Kita sambung pada bait yang ke-28 daripada kitab Bughyatul Ikhwan wa Riyadatus Sibyan, daripada kitab terjemahan yang telah saya lakukan, Isbalul Aman fi Tarjamati wa Ta'liq ala Bughyatul Ikhwan wa Riyadati As-Sibyan. Wala yun'am jismuhu bimalbasi tulal mada wala firashin amlasi bal kullu ma kanat bihi khushunah fa innahu aqaffu lil ma'unah. Wala yun'am jismuhu bimalbasi. Jangan biasakan si anak tadi dengan pakaian yang mahal. Tulal mada wala firashi amlasi. Sepanjang hidupnya juga jangan biasakan dirinya dengan tempat tidur yang empuk. Ini kebiasaan bagi ibu ayah inginkan keselesaan bagi anaknya, tapi diajar oleh para salafus soleh yang terdahulu, jangan dibiasakan dengan perkara tersebut. Jadi biasakan dia tidur di tempat yang biasa, dan biasakan dia memakai pakaian yang biasa, sehingga bila dibiasakan dengan perkara tersebut, maka nanti dia tidak akan jadi sombong dan dia tidak akan meminta perkara yang mahal-mahal sahaja. Nanti kalau pakai yang murah sikit, terus jadi gatal. Pakai yang nampak murah sikit, terus dia rasa jijik dan sebagainya. Maka ini bukan akhlak yang baik. Bal kullu ma kanat bihi qushunah fa innahu aqaffu lil ma'unah. Bahkan setiap yang keras dan tidak empuk itu sesungguhnya lebih ringan perbelanjaannya. Jadi tidak terlalu berat untuk kita keluarkan perbelanjaan untuk membeli barang-barang tersebut. Ini kalau semua nak yang mahal-mahal. Kalau nak baju pula yang berjenama. Nak katil pula katil mesti yang tiduk-tiduk tu tak bangkit terus sampai kiamat, kan? Jadi semua nak tempat yang empuk, yang selesa dan sebagainya, maka ini tidak akan mampu untuk membina dan juga mentarbiah anak tersebut menjadi orang yang berdikari. Yusallibul a'dha wa la yubali bil masyi aw bisairil a'mali. Ini juga akan menguatkan anggotanya, maka dia tidak akan kisah lagi untuk berjalan melaksanakan tuntutan jiwanya serta melaksanakan segala amalannya, sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi perkara ini akan menguatkan menjadikan dia orang yang mampu berdikari satu masa akan datang. Sebab itu disebutkan bahawa orang yang mengajarkan anak mereka dengan mahabbati dunia, diberikan dengan kemewahan dunia ini dengan banyak, ini akan menyebabkan sukar untuk dia mendidik ketika anak tadi sudah meningkat dewasa. Jadi malah dituntut kepada kita untuk menjauhkan anak-anak kita daripada berkawan dengan anak-anak yang sedemikian. Karena ini akan terpengaruh. Anak tiba'u sarraqah. Tabiat ini mencuri. Karena itu disuruh sangat-sangat untuk seorang tadi memilih teman dia. Kalau kita berteman dengan orang yang pemalas, maka kita juga akan malas. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, kita akan jadi rajin. Jadi kita berteman dengan orang yang kaya saja, maka anak tadi akan memilih untuk hidup dia nak mewah. Kerana kawan dia pakai mahal. Kalau kawan semua pakai iPhone, dia seorang dia pakai Samsung. Dia kata ni Samsung, dia kata. Jadi kena pakai macam kawan-kawan dia pakailah iPhone. iPhone pula yang terbaru pada iPhone. Kita ni bukan geng iPhone. Apa dia yang terbaru? Apa dia? iPhone 11. Yang beli baru tu. Bukan ada baru lagi ke? IC. SSC. SE. Dekat IC. Suka benda apa kan? SE lah apa semua tu. Geng-geng Hazmi lah ni. Hazmi iPhone kan? Geng iPhone ni, geng Hazmi, geng Taki apa ni. Kita tak pandai pakai iPhone ni. Baik. Kita handphone cokiang apa dah. Daripada ni antara contoh-contoh anak orang kaya kan? Baik. Sebab tu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, jangan kita berteman dengan ataupun biarkan anak kita berteman dengan orang-orang yang dibiasakan anak mereka dengan kemewahan. Jadi kalau dibiasakan anak-anak tadi dengan kemewahan, maka ini akan merosakkan tabiatnya mereka.
Dan mereka juga akan muyul tabiat mereka tadi kepada orang-orang yang kaya. Atau orang kaya sekalipun, kalau kita memang berada, anak kita jangan dilatih macam tu. Biarkan dia berasa bahawa kena rasa untuk berdikari. Sebab tu kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang-orang yang begini digelar innahum talabu kulla syai' wadda'u kulla syai' wa fatahum kullu syai'. Jadi orang-orang yang kaya-kaya yang orang panggil apa? Sibuk dengan kekayaan mereka dan sebagainya ni, mereka ni hanya mereka menuntut semua perkara, dan mereka nak banyak benda, ataupun wadda'u kulla syai', nak semua benda ataupun nak mendakwa semua perkara, wa fatahum kullu syai', tapi semua benda tak dapat. Jadi yang dikendong berciciran, apa dia belum tu, yang dijinjing, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Tamam. Jadi jangan kita ihmalkan waktu tersebut dengan anak-anak, kerana ini akan menyebabkan akhlaknya buruk. Kalau akhlaknya buruk setelah mana dia meningkat dewasa, maka dia akan semakin buruk. Sebab tu kalau dibiasakan anak-anak dengan akhlak yang begini, maka dia akan dilatih dengan akhlak yang keras, menjadi penipu, orang yang kuat hasad, saruqan maksudnya kuat mencuri, namaman, lajujan, za fudulin wa dhahik, suka gembira saja, suka sonok saja. Dan tidak ada perkara yang disebut oleh Syekh wa innama yuhfadhu an zalika bihusnil adab. Jadi yang boleh menjaga daripada semua perkara ini adalah apa dia? Dengan baiknya akhlak tersebut. Diajarkan akhlak yang baik. Dan tidak akan membantu untuk membaikkan adab wa khusyu'il qalbi, dan juga untuk khusyuknya hati seseorang tersebut, wa khudu'un nafsi, dan tunduk jiwa pribadinya, mithlu al-qushunati fil ma'kali wa nahwil malbas, melainkan dengan memberikan makanan yang keras dan kemudian pakaian yang tidak berapa mahal. Rupanya begitu. Jadi kata Imam Abdullah bin Saudan rahimahullah, tu dia punya sifir dia. Nak membaikkan akhlak, maka makanannya juga perlu dikeraskan. Perlu diberikan makanan yang biasa-biasa saja. Sebab itu disebut dalam sebahagian khabar yang dikeluarkan oleh dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah an Unais bin Dhahak, kata beliau, ilbasil qashin ad-dayyiq, ilbasi al-qashin ad-dayyiqa, pakaikan dengan pakaian yang keras dan dayyiq, sempit, hatta la yajid al-'izz wal faqru fika masagha, sehingga kamu tidak mendapati al-'izz wal faqr, maksudnya kemuliaan, kebanggaan tadi ada jalan untuk masuk kepada hati kita. Jadi pakai dengan pakaian yang keras, yang biasa saja. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu. Kemudian kata Imam, wa yamna'u an-nawma an-nahara qat'an khawfal kasal aw yattaqidhu tab'a, dan hendaklah menghalangnya daripada tidur di waktu siang sekali-kali. Jangan ajak anak kita untuk tidur siang. Dibimbangi khawfal kasal aw yattaqidhu tab'a, dibimbangi dia akan jadi malas, atau diambilnya perkara ini tidur, yakni tidur tersebut dijadikan sebagai tabiatnya. Jadi itu akan jadi tabiat kehidupan dia nanti. Jadi sebab tu tidur ni maknanya apa dia tidur? Tidur ni maknanya, kalau disebut dalam kitab Al-Imam Al-Munawi, halatun tabi'iyyatun tata'attalu ma'ahal qawi, awil quwa, tata'attal ma'ahal quwa tasiru fi bikhari al-bukhari ila ad-dimagh. Jadi katanya ada wak yang daripada perut, ini akan menutupi otak kita, maka dia akan jadi tidur. Ataupun dalam Misbah disebut ghasyatun thaqilatun tahjumu 'ala al-qalbi fataqta'uhu 'anil ma'rifati bil asya'. Jadi apa ni, ghasyatun thaqilah, ini tutupan yang berat, tahjumu 'ala al-qalb, fataqta'uhu 'anil ma'rifati bil asya', maka dia akan tertutup pada hati tersebut, jantung kita, menyebabkan kita terputus daripada mendapatkan makrifah, tak tahu apa. Sebab tu tidur termasuk faqdu ataupun zawalul aql ataupun zawalul tamyiz dipanggil.
Itu kalau antara perkara yang membatalkan wuduk adalah apa dia? Tidur. Karena tidur termasuk apa dia? Zawalul aql. Dia masukkan aql di situ apa dia? Tamyiz. Ini dapat menghilangkan tamyiz, iaitu kita punya panca indera kita tidak akan berfungsi pada waktu tersebut dengan sempurna. Seperti mana kita sedar. Jadi kita tidak tamyiz. Jadi kalau sebahagian ulama kata innahu afah. Tidur ni dia macam penyakit. Afatun. Lianna an-naum aqul maut. Karena tidur ni adalah aqul maut. Itu khil, pandangan yang lemah lah kenaan dengan tidur. Dan sebagian lagi, kenapa tidur ni Allahumma salli ala yamna'un nawman nahara qat'an khawfal kasal aw yattaqidhu tab'a. Kerana ni yata'attal al-hayah. Ini akan melambatkan proses kehidupan dia. Kemudian dia akan jadi pemalas dan kemudian dia akan lari dia punya jadual. Yang Muhammad Abu Nur Aisyah dan ni tidur ni. Kerana waktu malam jaga sampai sahur. Lepas sahur baru dah mengantuk waktu tu. Tapi apa ni, tak apalah bagi latihan untuk puasa ni, waktu bulan puasa ni tak apalah. Tapi lepas puasa nanti tak boleh dah tidur waktu siang. Lepas puasa ni kena siang tu kena jaga dah. Kalau tidur kena gerak bangun. Bangun main tak apa, pergi main lari-lari tak apa lagi. Daripada kena baca buku, kena mengaji apa semua lah. Badan sekolah semua tutup habis semua. Jadi masa dia main dah banyak. Tapi tak tinggal lah mengaji tu. Itu serah kat mak dia lah. Pak tak tinggal majak budak-budak ni. Dan dia nak jerkah. Baik. Dia pula tahu mengajak ni kena orang perempuan ni, tak boleh orang lelaki. Hadanah ni ada orang perempuan. Orang lelaki tak sesuai. Jaranglah orang lelaki buka hadanah. Dia buka, dia jadi mudir boleh. Dia nak jadi pengajar payah. Nah, saya dia kerja pegang ni. Kalau guru kalau sekolah Muhammad di kampung tu pegang paik ayak. Paik warna oren tu. Paik tu tapi dia tak katok budak, katok kat dinding dia. Katok tu nak bagi budak-budak takut kan. Kalau ustaz rasanya pegang meja tu lah kan. Kalau hak mengajak tu ustaz, orang lelaki dia rasa dia pegang meja lah. Jadi eloknya hadanah ni untuk ajak budak-budak ni eloknya kepada orang perempuan. Kerana yang pertama dia ada sifat keibuan. Yang kedua nak bagi semangat kepada budak tu untuk main ke kelas. Kerana yang mengajak tadi orang yang perempuan dia lebih lembut sikit daripada orang lelaki. Ini tidak, budak-budak tu tak pergi kelas lah, takut. Takut dengan guru yang mengajak tadi, guru lelaki. Nah. Walaupun Siraj nampak lembut ya, tak tentu apa bagi budak ya, suruh mengajak ni. Silap jadi singa kan. Lembut bukan pondan, lembut kan. Orang lelaki ni dia boleh berlembut, tapi mereka hilang sabar dia habis. Dia jakah habis semua. Baik. Saya silap pintu-pintu pun dia jakah. Wa in badat amaratut tamyizi wa kullu fahmin fadilin azizi. Bila mana telah kelihatan tanda-tanda tamyiz serta wa kulli fahmin fadilin azizi, serta kelihatan tanda-tanda kefahaman, kemuliaan dan kebaikan. Jadi dilihat padanya ada tanda faham, tandanya kemuliaan dan juga kebaikan. Wa sara yastahi minal umuri fadzaka min awwali bad'in nuri. Jadi antara tandanya apa dia? Nak mula kepada tamyiz ni, dia akan mula malu daripada melakukan sebahagian perkara. Maka ini adalah awal permulaan cahaya akalnya. Jadi budak dia mula dah malu dah. Dia nak masuk tandas pun dia malu. Nak kena tutup dulu dia punya aurat dia. Dia kalau kata dia masuk tandas nak kencing pun dia malu orang tengok. Dia dah mula malu dah waktu tu. Perasaan malu tu datang. Kenapa ni? Kerana cahaya akal tu dah ada dah waktu tu. Ni Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Jadi apa ni, pada ketika tersebut, kalau ada tanda-tanda tadi, maka kena diberi perhatian kepada anak tadi. Maksud perlu diberi didikan. Jangan sampai dia tidak ada malu. Sebab tu kadang-kadang dia, kalau duk tengok dia masih buka seluar depan orang, apa semua kali, kena maklum dia. Ni tak boleh ni. Kamu dah besar dah, kakak dah besar, abang dah besar, tak boleh buka depan orang. Ni malu. Benda ni kalau orang tengok ni tak elok. Ni aurat kita, kena tutup. Maka budak ni akan ingat. Mungkin 2 kali, 3 kali dia akan buat lagi. Tapi kemudian dia akan ingat selepas tu.
Sebab kalau tidak ditegur pada waktu tersebut, maka dia akan dibiasakan dengan melihat yang tidak elok dan akhirnya tidak akan jadi biasa. Pergaulan pun kena jaga. Tengok kalau dia dah mula dengan orang lelaki, orang perempuan dengan orang perempuan, orang lelaki dengan orang lelaki. Kalau dia sibuk dengan orang lelaki, maka kita kena beritahu tak, kakak kena duduk dengan orang perempuan. Abang kena duduk dengan orang lelaki. Tak boleh duduk dengan orang perempuan. Kita bukan kawan kita dengan orang perempuan. Jadi tak sesuai, tak kena. Jadi kena maklum. Sikit-sikit maka nanti dia akan maklum. Hadiyatun min rabbihi ahdaha araf bihal asya bimuqtadaha. Cahaya akal tersebut merupakan hadiah, yakni anugerah daripada Tuhannya. Dengan akal tersebutlah dia dapat mengetahui sesuatu yang sepatutnya. Dan fadzaka awwal waqti fahmi at-tifli asyraq biha alaihi nurul aqli. Ini merupakan awal waktu kefahaman bagi seorang kanak-kanak. Cahaya akal itu akan menerangi ke atasnya dengan anugerah Allah tersebut. Jadi sinu tamyiz adalah umur yang paling sesuai untuk kita memberikan didikan kepada anak tersebut. Jadi kata ulama, macam mana kita nak tahu kata tamyiz? Tamyiz ini kata ulama dikenal bahawa dia boleh membezakan antara kanan dengan kirinya. Itu tandalah. Dia boleh basuh beraknya sendiri, boleh makan dengan tangan dia sendiri. Itu sebagian pandangan kata macam tu. Dan ta'rif bagi tamyiz, tamyiz maksudnya as-faslu bainal mutasyabihat. Jadi dia boleh beza di antara perkara yang mutasyabbih dan mutasyabihat. Wa indal fuqaha, di sisi para fuqaha pula, maknanya sinnu tamyiz idza intaha ilaihi arafa madarahu min manafi'i. Dia boleh tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ini maksudnya kepada sinnu tamyiz. Boleh? Dan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa manusia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala khaliyan an jami'il idrakat, sunyi daripada segala pengetahuan. La syu'ura lahu bisyai', dia tak ada apa-apa syu'ur. Jadi yang mula-mula dia dapat rasa adalah dengan hawasil khams, dengan panca indera dia, dengan mata dia, dengan telinga dia. Dan malah telinga dulu yang akan mendengar. Itu sebagian kata dalam Quran Allah Ta'ala akan dahulukan dengan sama', kemudian baru basar. Karena telinga ni lebih dahulu tangkap daripada melihat. Lepas budak-budak kecil, ketika lahir tadi ni, telinga dia akan lebih berfungsi awal daripada mata dia. Dan dia akan lebih mendengar dulu apa yang disebut oleh mak dia. Tamam? Maka yudriku bikulli wahidatin syai'an la yudrikuhu bil ukhra. Dia tahu satu benda yang tak diketahui oleh benda yang lain pada anggotanya. Nampak tak? Tapi bila sampai umur 7 tahun, maka diciptakan padanya tamyiz. 7 tahun ni adalah umur tamyiz yang diletakkan oleh fuqaha. Jadi para ulama letakkan sinu tamyiz yang pertama pada 7 tahun. Kerana Nabi SAW sebut pada waktu ni disuruh dia solat. Kerana waktu ni waktu untuk dia mula menerima makrifah, ilmu. Dan makrifah. Untuk dia terima maklumat, terima pandangan dan sebagainya pada umur 7 tahun. Ini boleh dah untuk bagi arahan kepada dia, solat. Baik. Jadi diciptakan padanya tamyiz. Dan mungkin awal lagi pada tu. Cuma syarak yang iktibar pada umur 7. Mungkin dia tamyiz awal lagi. Budak sekarang tamyiz lebih awal daripada 7 tahun. Umur 5 tahun dah boleh tahu dah. Dan umur 5 tahun dia dah boleh goreng telur sendiri lah, kan? Ada mana-mana tahu kan, ada budak kan. Dan tamyiz dia lebih awal. Dia boleh tahu ni dalam handset ni mana satu tempat tak game, mana satu yang elok, mana tak elok, kadang-kadang dia tahu dah. Jadi sebab tu kena kawal. Ibu ayah kalau tengok cerita dan sebagainya, filem dan sebagainya, filem Mak Saleh lagi lah. Kalau filem-filem orang putih apa semua sekali, yang tu memang kena kawal betul. Lepas tu ucapan-ucapan yang disebut, kadang-kadang cerita kartun pun ucapan-ucapan tak baik. Macam Sinchan dan sebagainya tu tak elok, tak payah tengok lah budak-budak. Kartun Sinchan, dia duduk tengok kakak cantik je. Hai kakak, itulah kali. Sekali budak tu, boleh tahu rupanya boleh hai kakak lah. Tak jumpa kakak mana-mana segak sikit ya. Hai kakak. Mampu. Anak jadi Sinchan lah. Lepas tu, biar muka macam Sinchan tak apa. Jangan panggil macam Sinchan. Jadi apa ni, kadang-kadang kita duk seronok tengok. Sebab tu kalau kita yang tengok saja tak apa lah, kita tengok kartun tu kartun. Dan kartun Sinchan ni bukan kartun untuk kanak-kanak. Ini kartun dewasa lah. Maksud orang kita nak bergelak ya tengok.
Pak lawak bodoh dia tu. Tapi bukan untuk kanak-kanak kecil. Kerana tak sesuai. Tapi yang herannya, TV Malaysia kita tu dia sebab. Ada kau kata Hazrai kata apa Hazrai? Hagimaru. Haru biru. Semua kata-kata jenis tu betulnya tidak ditonton oleh kanak-kanak. Tapi nak buat macam mana kan? Benda tu tersebar. Jadi kita kena maklum kat budak ni kartun ni tak sesuai. Baik, kalau dia tengok cerita, bila dia bercakap tak elok sikit, bagi tahu terus. Ni ucapan ni tak elok ni. Kita tak boleh cakap. Orang yang berakhlak, beradab tak boleh cakap benda-benda macam ni. Dia tak boleh cakap benda-benda macam tu. Jadi kena bagi tahu dekat dia. Lama-lama dia akan tahu. Maknanya pada mula tu mungkin dia akan main-main dengan kita. Macam tambah, kalau anak saya Muhammad, dia, lagi kita tak bagi, lagi dia akan sebut benda tu. Dia suka nak cari benda yang muqabil. Kita kata jangan ni, bila sebut jangan, lagilah dia akan jangan sebut yang ni. Maksudnya dia akan duk pemain kita lah. Padahal dia tahu benda tu. Sebab bila kanak adik dia cakap, dia akan marah. Kadang-kadang kita perasan bila adik dia cakap ni tak elok ni cakap ni, padahal dia cakap. Maksudnya dia tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dia dah nampak dah benda tersebut. Cuma sadar kadang-kadang tu nak ambil perhatian. Baik. Jadi tamyiz ini adalah tambahan. Yang ini proses yang terakhir dalam penambahan mahsusat, dalam pengetahuan kita tentang panca indera ni, dia akan ada tamyiz pada waktu tersebut. Kemudian dia akan naik kepada buluh. Bila dah baligh pada waktu tersebut, mulalah dia akan naik taurul aql. Mula dia akan proses akal dia akan mula bergerak pada waktu tersebut, dan dia akan tahu pada waktu tersebut. Hatta budak ketika tamyiz dan yartaqi, maksudnya di sini waktu akal tadi, akal telah berada dalam seorang manusia tersebut sejak daripada dalam janin lagi. Cuma akal tadi dia makin berkembang melihat kepada suasana. Dan dia akan jadi sempurnanya akal tersebut pada ketika mana? Baligh. Dan kemudian selepas tu bertambah dengan tajribah. Tajribah akan bertambah selepas tu. Nampak tak? Dan dengan akal tadi ataupun dengan tamyiz tersebut, budak ni akan tahu ini harus, ini muhal. Sebab tu kadang kita tahu budak-budak sendiri dia boleh tahu benda ni ijtima' diddain, ini muhal. Budak pun tahu. Sebab tu benda yang ijtima' diddain, la yartafi'an wala yajtami'an, benda yang tak akan bergabung, benda yang tak akan terangkat kedua-duanya. Contoh harakah dengan sukun. Dalam masa yang sama harakah, dalam masa yang sama sukun, mustahil. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda-benda yang badihi, yang kalau kita sebut kepada anak-anak tersebut dan tahu kata benda ni benda mustahil. Contoh benda mustahil, benda yang budak-budak pun boleh tahu. Yang kalau kita sebut dia kata betul ke ayah ni? Mana boleh macam tu? Dia akan sebut mana boleh macam tu. Contoh dia. Kita tak ambil almari, bubuh dalam lubang jarum. Kata abang tolong ambil almari, bubuh dalam lubang jarum ni tak? Budak tu akan kata, budak kecil dia akan kata apa? Dia akan kata, mana boleh benda besar nak masuk dalam kecil macam tu? Tak boleh dia kata. Muhal. Nampak tak? Jadi pada dia akan sebut benda tu sebab apa? Sebab benda ni badihi. Dia akan sedap benda tu. Kata yang kabir ni tidak akan boleh masuk ke dalam yang saghir kecil tadi. Dia tahu benda tersebut. Tamam? Kemudian dia kalau kita kata abang tolong bergerak dalam masa sama, jangan bergerak. Abang bergerak dalam masa sama kena diam. Dia pun akan macam mana bergerak, dia suruh diam pula. Dia tak faham nanti. Bukan tak faham, dia pun pening. Macam mana boleh sebut macam tu? Ini ijtima' diddain, ijtima' naqidain, ijtima' naqidain. Ini bertemu antara dua naqid. Maka tak akan berlaku benda tersebut. Jadi benda-benda yang macam tu, badihi ni, benda diketahui. Faham? Sebab tu, waktu tempoh ni kalau diajar kepadanya dengan akidah, disebut kepadanya tentang agama, sebagainya, maka benda ni kalau ditanam awal kepada anak tersebut, ni akan kuat. Walaupun perlu diulang-ulang. Kena sabar lah. Jangan ajak-ajak anak pasal Nabi, terus nak tahu anak tu esok tu alim terus pasal Nabi. Dah. Kena sikit-sikit. Bagi kepada satu ilmu pada hari tu. Hari tu ulang hak tu je, ilmu tu je. Ada kalau satu doa tu je ulang. Nak kena baca doa ni. Ulang sampai dia akan ingat. Sebab budak ni cepat ingat dia. Baik. Wakama dan ni syarahan dia ni sebut tentang perkara tadi. Jadi
semua apa ni yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, yang seperti dinaqalkan oleh Imam Bahraq ni, kata dia, kama anna tawr al-hawas qasirun an tawr at-tamyiz, kadzalika tawr at-tamyiz qasirun an tawr al-aql, wa yalzamu min dhalika anna wara' al-aqli atwaran ukhra yudraku fiha ma la yudraku fi tawr al-aqli min ittila'i 'ala al-ghaib wa umurin ukhra al-aqlu ma'zulun anha. Jadi ada benda yang akal tak mampu untuk sampai, yang perlu untuk dia ada benda yang hawas, qams, 5 panca indera kita yang boleh untuk kita rasa benda tersebut. Ada yang sampai padanya akal boleh fikir, ada yang ma wara' zalik, nah, itu dipanggil metafizik, nah, yang luar daripada akal kita. Apa dia benda ghaibiat, yang ni kena maklum, nah, tentang Allah. Allah tidak ghaib, Allah zahir. Cuma bagi budak, dia akan cari benda tersebut. Nah, siapa yang jadikan alam ni, kita nak kena maklum dekat dia, dan kena sebut selalu, dan kena bersyukur banyak kepada Allah. Bila nak makan, sebut nama Allah Ta'ala. Jadi bila dengar daripada kecil lagi Allah, 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 maka dia akan letak dalam hati dia tauhid. Maka ni ada Tuhan, kita ada Tuhan. Dan ni adalah ubat besar kepada etis. Dan kebanyakan orang yang kadang-kadang jadi etis ni, kebanyakannya, bukan kita kata semua macam tu, kebanyakannya adalah kerana tidak dididik pada kecil. Tak nafi ada di kalangan etis yang mana ayahnya agamanya kuat, ibunya agamanya kuat, tapi diuji oleh Allah Ta'ala anak jadi etis. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala jaga anak-anak kita daripada faham tersebut. Sebab tu, kenalkan dengan Nabi. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah bila ditanya, apakah ubat yang paling utama untuk didik anak-anak pada waktu sekarang ni? Nah, macam mana cara didikan yang paling berkesan untuk jadikan anak ni akhlaknya mulia dan sebagainya? Macam mana nak buat macam tu? Kata Syekh Ali pada, kenalkan dia dengan Nabimu. Nah, kenalkan dia dengan Nabi. InsyaAllah dia akan jadi orang yang bertauhid, orang yang berakhlak mulia, orang yang bertuhan. Sama? Dia tidak akan lari daripada jalan yang sepatutnya. Betul sepatutnya. Sama? Baik. Dan kemudian setelah selesai yang tadi, pada ketika masa sampainya umurnya tamyiz yang disebutkan oleh Al-Imam, dia kata bila dah mula dengan tamyiz dan dah mula asyraqa nurul aql, akal dia tadi telah mula tumbuh pada waktu tersebut, dan antara tandanya dia akan mula malu dengan sesuatu benda yang dia lakukan, dan dia mula tahu dah benda ni salah, benda ni tak betul, benda ni betul. Maka pada waktu tersebut apa kata Syekh, fayulzimuhu darsa lil Qur'ani fa innahu ilmun 'azimush syani. Maka bila mana dia sudah mencapai umur tamyiz, maka lazimkan kepadanya pengajian Al-Quran. Lazimkan dia dengan Al-Quran. Kenalah buat macam mana pun. Sebab tu bila tengok balik orang rumah kita, isteri kita, ajak anak-anak kita dengan Quran dan sebagainya, jadi kita tak mampu nak buat itu, kita biar suruhlah dia buatlah. Ada orang yang ayah yang ajak, ada orang yang ayah dia tak boleh nak ajak, walaupun ayah dia mengajak mata, tapi dia tak boleh nak mengajak anak dia. Dia serah dulu kepada bini dia. Buat macam mana? Tugas masing-masing. Kan kita habaq dah tugas masing-masing. Tu pun ada yang tak faham juga. Kita cakap tugas masing-masing, bukan kita nafikan. Malam bila kita sebut dakwah ni ada tugas dia, mengajak ada tugas dia. Kita cuma sebut yang tu kerana ada perkara yang telah disebutkan khalfiyat sebelum tu. Ada orang komplain, kata tok-tok guru ni awak tak turun semua sekali dengan didorong-lorong apa semua, awak tok-tok guru tak turun. Kita kata dia bahagilah tugas. Tok guru mengajak tu pun dakwah lah tu. Dakwah ni luas, dakwah bukan mesti turun saja. Duduk atas kerusi pun dakwah juga. Ni pakai Facebook ni pun dakwah juga. Tak. Duduk atas mimbar, khutbah, dakwah. Turun jumpa dengan orang-orang di jalanan, dakwah. Dakwah ni luas. Jadi, saya semalam ni khususkan saja. Orang yang faham dia reti. Orang yang tak reti dia takkan mau faham. Faham tak? Dan satu lagi, orang yang dalam otaknya ni ada ulat. Ini masalah juga. Semua benda yang orang ada tak suka cakap, dia akan cari saja jalan untuk nak bagi tahu kata ni ada isu. Nampak tak? Jadi ni orang yang cari penyakit. Dia bukan tengok pada kebaikan. Tapi yang lawaknya dengar juga kita bercakap. Dah kalau dah tak suka, terus duduk dengar teruslah, senang. Tapi dengar juga. Alhamdulillah, khair. Sampai jugalah. Cuma nak cari apa dah? Dengar untuk nak cari, tak mana yang tak kena dengan jiwa dia, baru dia nak komplain.
Yang punya awal daripada ucapan kita, mengajak kita daripada kitab semua tu dia tak dengar pun. Tak ambil pun berat tu. Tapi dia dengar tu tak mana nak cari zallat. Zallah tu nak cari tak mana yang gelincir, yang dia rasa gelincir. Lepas tu duk jejer benda tu, duk bagi tahu kata macam seolah kita ni cakap benda tak betul. Khair, tak apa, tak ada masalah, tu masing-masing persepsi. Cuma kita dah maklum dah kata tugasnya masing-masing. Bukannya kita nak nafikan terus tugas dakwah. Kerana Nabi adalah da'i yang paling agung sekali yang Allah Ta'ala utuskan. Tak faham? Nak boleh buat macam Nabi. Nabi dakwah, Nabi lah jadi pemimpin umat Nabi apa semua kali. Kamu siapa dia? Kamu Nabi. Sebab tu qiyas kita dengan Nabi tak betul sebenarnya. Tu qiyas ma'al farik sebenarnya. Tak boleh qiyas kita dengan Nabi. Lepas tu ada orang kata, Nabi pun ampunkan orang yang buat salah kepada dia. Takkan kamu tak ampunkan? Kita tu qiyas tak kena tu. Sedangkan Allah Ta'ala mengampunkan hamba-Nya yang melakukan dosa. Takkan kita tak mau ampun? Tu pun qiyas tak kena juga. Kerana tu selalu orang Melayu guna. Sedangkan Allah pun mengampunkan, takkanlah kita tak ampunkan? Mana boleh qiyas kita dengan Allah? Kerana Allah Maha Pengampun. Kita manusia ni musyahah. Kita ni kadang-kadang terlibat dengan benda yang kita tak mau nak maafkan. Dan tu bukan mana boleh nak samakan dengan Tuhan. Yang Tuhan sifatnya pengampun. Faham tak? Ini kesilapan. Ini kata Syekh Adham Asimi. Dia kata satu kesilapan ketika mana orang ni nak samakan seorang tadi dengan nak kiaskan seorang tadi dengan Allah. Kiaskan seorang tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita boleh buat dengan kerja yang Nabi buat, kita buat. Masalah sekarang ni kita pula duk bina jurang. Bila orang suruh pergi mengaji, kita pemalah. Nampak tak? Lepas tu kita nak jadi da'i. Nak jadi da'i, silakan jadi da'i. Tapi jangan jadi tok guru. Janganlah duk mengaku jadi tok guru pada waktu tu. Faham tak? Ni tak? Bila dah kita kata macam tu, dah mula dah. Seolah-olah nak nafikan. Kata dia pun ada kerja. Kita tak nafikan benda tu. Kamu buat kerja, silakan, tidak ada masalah. Kamu nak buat kerja agama ni. Kerja agama ni luah. Kerja agama ni bukan cakap kamu duk nampak je. Ayah-ayah yang tak pernah turun dekat lorong LGBT tu, duk pergi hantar pamphlet suruh pergi dakwah apa semua ni, tak pernah turun langsung, tapi dia duk pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Cari makan dekat anak bini dia. Mati dalam perjalanan, accident. Mati syahid dia. Tu macam mana? Nak kira dengan nilaian kamu, habis orang. Kalau otak kamu fikir kata dia ni kena duduk di markah baru dia jadi pejuang. Tak. Pak Long ni kena pergi duduk dekat pentas ceramah baru dia pejuang. Kalau kita tak duduk di tempat yang kamu duduk rasa tadi ni, kerja duduk pergi kerja saja ni hidup dengan dunia saja. Kamu siapa dia? Orang tadi pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Tujuannya untuk apa? Nak bagi anak bini dia makan. Tak mau bagi anak bini dia minta-minta kepada orang. Mati dalam perjalanan, Nabi kata mati syahid. Tu macam mana? Tu kata kalau dengan nilaian kamu akan kata orang ni dia mati tak ada apa, tak ada faedah apa ni, perjuangan tak ada pun. Dia hidup dia dengan keluarga dia ya. Dia pergi ke dia. Kau nak jaga diri dia, keluarga dia. Dan Nabi kata mati syahid. Maksudnya kelebihan bukan dengan mata kamu. Kamu nak buat lah. Kita pun bukan larang. Dengar dulu itu kita kata. Kita dah sebut dah sebelum tu. Kenapa kita sebut yang tu? Sebab ada sebahagian pendakwah menyalahkan para guru dan para ulama ketika mana para ulama tak buat kerja macam dia. Dan dia tak tahu, kata dia jadi macam tu berkatnya doa para ulama juga sebenarnya. Jadi jangan duk kait dengan orang dengan benda lain. Kita turun di tempat-tempat tadi. Jangan kita duk komplain dengan para ulama. Mana ulama? Mana ulama? Asyik-asyik semua ulama lah ni. Dadah bertebaran. Ni ulama tak buat kerja kan ni? Ulama juga. Masyarakat terlibat dengan zina. Ni ulama tak buat kerja ni? Ulama lagi. Semua ulama. Jadi kita semua ni yang komplain tu pula bukan ulama pun. Sebab tu kita kata yang kita sebut tu ada dia punya sebab sebelum tu. Tapi dah mau dengar ni dengan otak dalam tu ada telinga ada ulat. Jadi masalah. Dia nak cari jalan. Jadi orang jenis ada ulat ni kita boleh tak layan senang. Kita pun tak boleh layan pun. Tapi cuma nak pesan je lah. Dia nak bawa ulat tu banyak sangat dalam kepala otak tu. Itu ya. Fayulzimuhu darsa lil Qur'ani fa innahu ilmun 'azimu syani. Aidan wa syughlun syaghilun qalbas sabi an kulli ma yujibu naqsal adabi. Wa in darab muallimus sibyani aw walidun ba'dan minal wildani fala yakun
mithlan nisa'i yabki wa yashtafi' bi ghairihi wa yashki fa'adatu syuja'ani alla yadhkuru kulla alladhi jara lahum bal yasbiru. Jadi kalau kata umurnya telah sampai tamyiz, maka lazimkan dia dengan pengajian Al-Quran. Jadi maksudnya dibetulkan lidahnya dengan Quran dulu terlebih dahulu. Macam kita sebut sebelum ni, ketika anak tadi dibetulkan lisannya dengan Al-Quran, maka akan betul dia punya akhlaknya. Nah, karena tu bahasa itu adalah pembentukan kepada jiwa akhlak murid anak tersebut. Nah, jadi betulkan dia dengan bahasa dia. Sebab tu dia ajar bahasa kepada anak-anak. Disebutkan dia ini bahasa ni betul, bahasa ni tak betul. Kenapa disebut macam tu? Kerana untuk melatih dirinya dan akhlaknya menjadi baik. Kerana orang tadi dengan apa yang dia ucapkan. Dan sesungguhnya ianya merupakan ilmu yang sangat agung kedudukannya. Tamam. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sendiri sebut. Sebab tu dalam yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli ini adalah apa yang telah disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Kata yang bagi an yashtaghila fil maktabi bi ta'limil Quran. Maksudnya disuruh untuk hantar anak kita ke maktab. Nah, iaitu macam kita sekarang ni macam tadika lah. Pasti tadika. Kemudian hantar di macam tempat-tempat pengajian. Kalau dulu di sini di Mesir dipanggil kutab. Untuk mendidik dengan ilmu Al-Quran, kemudian dibacakan hadis, diceritakan hikayat al-abrar, as-salihin dan ahwal mereka untuk nak bagi hati mereka kasih dengan orang-orang saleh. Jadi sebenarnya kita yang kalau kata ambil berat tentang masalah pendidikan anak-anak kecil ni untuk jadikan generasi yang besar pada masa akan datang, maka dia perlu juga cari jalan untuk karang untuk kanak-kanak. Kenapa nak boleh karang untuk kanak-kanak? Cerita orang soleh. Baik, macam mana nak karang cerita orang soleh? Macam mana Mak Saleh boleh buat? Cerita pasal 3 ekor beruang. Macam kita tengok tu lah. Cerita pasal 3 ekor beruang tapi dalam muka surat yang tak banyak. Muka surat tak banyak, gambar lebih banyak pada tulisan. Nah, betul tak? Lepas tu dia juga tengok gambar tu, kerana tu boleh baca waktu tidur. Dan budak memang suka kalau kita baca yang tu. Dengan nadanya, dengan suaranya. Kena berlatih lah. Mak ayah ni dia kena jadi pencerita yang baik kepada anak-anak dia. Jadi kita pun kena fikir macam mana nak tulis cerita orang soleh dengan tulisan yang sikit tapi sampai kepada budak tu. Nampak? Cerita-cerita orang soleh tu susah sebenarnya. Nak cerita bohong boleh lah. Ya, cerita pasal lipan, cerita pasal semut, boleh nak cerita macam tu, cerita yang tapi berfaedah, hujung sekali dapat faedah. Kan? Nak bagi dia kasih dengan binatang. Maksudnya kena fikir jalan-jalan tersebut untuk kita keluar kitab ataupun kutayib kecil yang boleh sampaikan kepada anak-anak kecil. Ikut peringkat umur. Daripada umur 4 tahun sampai ke 6 tahun, ini buku bacaan dia. 7 tahun dia dah baca agak sikit, berat sikit daripada yang sebelumnya. Lepas tu Hamka, Hamka dia ada karang kitab berkenaan dengan kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran. Dan saya pernah beli buku tu dan tengok menarik kisah dia. Dia susun kisah tu ringkas je. Pasal Nabi Muhammad satu jilid kecil. Pasal Nabi Ilyas satu kecil jilid. Pasal Nabi Ilyasa satu. Pasal Nabi ni. Ada yang satu Nabi tu dalam, ada beberapa orang Nabi yang kisahnya tak berapa panjang. Dimasukkan dalam satu kitab. Jadi tu boleh dibaca waktu malam sebelum tidur kepada anak-anak. Nah, Hamka ada karang. Kitab tu pun ada. Tu pun antara karangan yang bagus untuk dibacakan kepada anak-anak daripada dia kenal dengan Kamen Rider. Dia ada idola yang lebih besar daripada Kamen Rider lagi. Kamen Rider pakai topeng. Nah. Pakai topeng, muka pun belalang. Nah. Ni Nabi Allah Ta'ala patutnya jadi lebih mulia daripada gaban lagi. Nabi ni tak kenal gaban daripada kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal Kamen Rider hak berapa ramai Kamen Rider tu daripada kenal para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan tak bagi, boleh tak ada masalah, dan umur pun budak nama pun. Kita pun mula kenal Nabi pun umur berapa kan? Orang kata betul pula. Kata amboi dia pun mula kenal Nabi umur berapa. Dan ni kira nak jadi terus anak-anak semua pakai muwahhidin terus semua. Tak apalah, dia tengok zaman lah. Bukan tak bagi budak-budak main. Boleh, tidak ada masalah, tapi banyakkan pengenalan mereka waktu nak tidur. Tu kata para ulama, kata Syekh Muhammad Khair Fatimah, kata beliau yang paling waktu sesuai sekali kalau ada masa sebelum tidur anak-anak tadi. Duduk dekat katil dengan dia, baca buku cerita dekat dia. Itu macam Mak Saleh buat tu.
bedtime story tu. Bedtime story tu sebenarnya waktu yang paling orang panggil apa? Orang panggil apa bahasa Mak Saleh ni? Sentimental. Untuk kita duduk dengan anak kita. Nak cerita tak? Duduk. Lepas tu dengar baca cerita. Jadi melatih yang pertama anak-anak untuk baca. Tapi kita pun jangan buat benda tu. Saya pun jangan buat. Bila nak baca je dia malah. Jadi nak bercerita kat anak tu jadi kurang. Nak bagi dia. Dan budak waktu tu dia suka tanya. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Waktu tu kita nak melatih pula cara nak menjawab. Rupanya menjawab tu lagi susah daripada jawab tu seorang tanya ni waktu tengah mengajar ni. Jawab tu lagi payah. Dan bila dia bertanya banyak, jangan marah dia. Cuma latih dia dengan jawapan yang terbaik ataupun soalan yang baik. Patutnya tanya macam ni, patutnya tanya macam ni. Kan? Macam tu. Baik, jadi fayulzimuhu darsa lil Qur'ani fa innahu ilmun 'azimu syani. Aidan wa syughlun syagilun qalbas sabi. Juga lazimkan serta sibukkan hati dan pemikiran anak tersebut an kulli ma yujibu naqsal adabi, agar menjauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang mengurangkan adab dan tata susilanya. Jadi suruh dia sibukkan dan sibukkan dia daripada dia melakukan perkara yang merosakkan akhlaknya. Wa in darab muallimus sibyani aw walidun ba'dan minal wildani, jika guru yang mendidiknya memukulnya atau dipukul oleh salah seorang daripada bapa daripada kanak-kanak yang lain. Contohlah kan dia balik-balik dia kena tibai. Dia berkelahi dengan kawan dia ke. Lepas tu pak budak tu main jentik telinga dia. Jadi kita jangan duk berkelahi dengan pak tu pula. Jadi cara dia macam mana? Bila budak tu balik mengadu dekat kita, tadi balik duk teriak, kata cikgu dia tibai. Kesalahan ibu bapa sekarang ni terus pegang kalam budak tadi tanpa melihat kepada guru tadi yang nak mendidik anak dia. Tu tengok tentang kesalahan guru dia. Tu yang jadi bodoh zaman lalu ni, pergi rakam, dia merakam kebodohan dia. Pergi rakam, suruh cikgu merangkak serupa dengan. Ini orang panggil tak tahu, zaman dia tak tahu dulu macam mana. Kok dia berdendam dengan cikgu kot. Sebab dia dulu pernah kena kan. Jadi dia duk rasa kalau anak dia kena, dia akan balas. Lepas tu suka viral. Seronok zaman lalu ni macam tu. Kita pun heran. Dia tak tahu kata anak dia akan jadi bodoh ketika sampailah tua nanti. Lepas tu kata para ulama, dua kelompok manusia yang kalau kamu tidak baik mengambil nasihat dia dengan baik, kalau kamu kasar dengan mereka, mereka tidak akan bagi nasihat dengan baik. Yang pertama guru, yang kedua doktor. Guru kalau kata kita pergi cakap benda tak elok dengan dia, lepas tu suruh dia mengajak kita, saya mampu tak nak mengajak. Doktor kalau kata kita nak minta ubat dengan dia, kita bercakap kasar dengan dia, tak akan bagi ubat kepada kita yang baik. Sakit perut, dia bagi ubat sakit kaki. Tidak, dia bagi racun tikus. Balut dengan apa ni Panadol, balik kejang macam tu. Baik. Jadi kalau kata seorang guru pukul anak kita, ataupun ayah kepada anak-anak kawan kita ni, kawan kepada anak kita, pukul dia ataupun jentik telinga dia, maka kalau dia menangis, maka bagi tahu kepada dia jangan menangis. Kalau dia menangis balik, jangan menangis. Kamu orang lelaki, jangan menangis. Kalau cikgu pukul pula, kenapa cikgu pukul? Tanya balik. Kenapa dia pukul? Saya saja ke cikgu pukul? Kalau kamu tengah duduk jalan, saya cikgu main pang, sepak tu. Tak ada kerja. Cikgu tu baru keluar daripada buat gila kot. Payah ni tok guru ni, cikgu ni, ustaz ni, dia nak pukul anak murid tak ada sebab. Patutnya mak ayah kena fikir macam tu. Tanya balik, kenapa dia pukul? Suruh dia bagi tahu betul. Kenapa dia pukul? Sampai dia bagi tahu kenapa dia kena pukul. Lepas tu bagi tahu kat dia. Lepas ni kalau bak lagi, yang pertama bagi tahu jangan menangis. Kamu orang lelaki. Orang lelaki kena tahan sabar. Yang kedua, kena bagi tahu macam mak kita bagi tahu kat kita dulu. Kalau balik bagi tahu mak saya bagi tahu, kalau balik bagi tahu kena tibai dengan cikgu. Kena tibai dulu. Lepas tu baru tanya sebab apa cikgu tibai. Jadi maksudnya tobat tak cerita lah. Sebab kalau cerita nanti akan balik kena tibai yang kedua. Sebelum bagi tahu apa dia yang kita kena tu, kita kena dulu. Lepas tu baik tak payah bagi tahu. Rugi je. Tahan. Dah tahu dah kalau kena tibai, memang kita yang salah. Kerja sekolah tak buat. Ada buat benda tak betul di sekolah. Maka cikgu akhirnya hukum kita pada waktu tu. Faham? Baik. Fa in darab muallimus sibyani aw walidun ba'dan minal wildani. Kalau dipukul, fala yakun mislan nisa'i yabki
wa yashtafi' bi ghairihi wa yashki. Maka katakan kepadanya, jangan dia menangis seperti wanita, jangan menangis macam orang perempuan, serta meminta tolong dengan orang lain serta mengadu. Ni kerja nak mengadu saja. Nah, macam pondan pun. Nah, kena jadi jantan sikit, kena kuat sikit kata. Tu kalau anak lelaki lah. Kalau anak perempuan kena bagi tahu dekat dia kenapa, tanya, pujuk saja. Kalau anak perempuan lah, anak perempuan jangan kena jadi macam lelaki, bukan macam tu. Tu anak perempuan. Anak perempuan dia balik menangis, kata cikgu tibai dia. Tanya balik, kenapa kena tibai? Kakak kena tibai sebab apa? Kakak tak buatnya. Tak boleh buat macam tu. Kena lah buat kerja. Anak perempuan cara dia lain sikit lah. Dia tak macam anak lelaki. Tapi anak lelaki dia kena ajak bagi jadi perkasa sikit. Nah? Bukan masuk perkasa. Maksudnya jadi gagah perkasa. Boleh? Jadi bagi jadi gagah sikit. Kena berani sikit. Jangan penakut sangat. Kena berani. Kata beritahu macam tu kat dia. Maka anak kita nanti akan dilatih menjadi syuja'an. Menjadi orang yang berani. Dia akan rasa tenang, sabar selepas tu. Dan dia akan rasa mudah untuk dia nak berdikari selepas ni. Tu tujuan untuk mengajar dia berdikari. Faham? Jadi jangan kita sibuk untuk nak bergaduh dengan orang. Ni akan melatih anak kita jadi macam tu nanti. Bila anak kita main mengadu aja, siapa dia buat? Oh, ayah dia buat. Mana ayah dia? Bicara ayah dia pula dah. Dia kali anak tu kata apa? Elok lepas ni boleh abang lagi. Sebab kalau apa-apa berlaku nanti ayah aku akan mempertahankan aku. Lepas tu ayah pula akan marah kat cikgu. Kata. Ni tak kena. Hantar mesej kat cikgu. Lah ni macam-macam kan cikgu pekat duk mengadu. Hantar mesej dekat cikgu. Tulis kata apa ni, kerja sekolah banyak sangat, anak saya tak ada nak rehat. Tak apalah. Kata ayah kadang-kadang zaman lah ni tak tahu dia pun lahir zaman bila, tak tahu dia boleh jadi ayah tu, aku tak faham tak. Dia lahir zaman bila pun tak tahu. Ke dia tak mengaji dulu ni, tu tak faham tak tu. Ke dulu jenis tu jugalah. Jenis mak ayah tu pun jenis, cuma tak ada viral zaman tu. Mak pak jenis pergi sekolah marah kat cikgu. Cuma waktu tu tak ada handset. Sebab handset pak dia waktu tu pun jenis baling babi mati. Handset apa tu? Handset apa tu bagi? Nokia besar. Boleh buah ayak. Itu minum. Buat pelah ayak kan. Ada ayak. Tak pun handset 3 sekupang. Tak ada kamera tu. Ada dam mulak. Ada game mulak tu. Kadang-kadang pak dia duk main kat tempat je. Tak ada main bar lah. PUBG tu tak ada lah. PUBG tu dia akan baling hak botol tu lah. Yang handset dia tu. Nampak tak? Jadi mungkin ada pak dia pun buat macam tu. Dia buat macam tu. Biasanya kerana dia ni waris kadang-kadang. Kena jadi warisan macam tu. Kerana terlalu memanjakan anak sangat. Sampai anak tu jadi naik lemak. Sebab tu kita kena jadi macam orang tua kita dulu. Sebab tu jadi generasi yang bagus-bagus. Orang tua kita dulu lahir generasi mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita bukanlah orang yang pendidikannya terlalu tinggi. Kadang-kadang ada yang tak biasa saja. Tapi mampu untuk didik anak-anak jadi orang-orang yang berpendidikan. Kenapa? Kerana ni jiwa mereka. Hati mereka. Ikhlasnya mereka tadi. Zaman sekarang mak ayah berpendidikan. Masuk universiti. Tapi bila duduk dengan anak jadi tidak berpendidikan dah. Kawak jadi macam tu. Kerana ni. Dan tidak ada ta'alluq dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hati dia dengan Allah. Dia duduk rasa dengan diri dia. Sebab tu dia boleh susun. Dia ingat anak dia mesti ke sini. Anak dia mesti ke sini. Tambah duit banyak pula. Anak pula ke sini. Bila duit banyak pula, dia boleh atok pula. Tok guru ni kena buat macam ni. Kalau buat macam ni, baru jadi macam ni. Yang dia tak buat kan. Kalau dia boleh pandai sangat benda macam tu, dia buka lah madrasah dia sendiri. Buka sekolah dia sendiri, dia didik anak-anak dia. Tak boleh juga. Dia harap juga dengan cikgu. Sebab tu, bila mana kita dah serah kepada orang, serah sajalah. Moga-moga anak kita nanti jadi seperti mana apa yang sesuai dengan zaman dia. Jangan jadi macam apa yang kita nak. Kita dengan zaman kita. Itu maksudnya. Fa'adatu syuja'ani alla yadhkuru kullalladhi jara lahum bal yasbiru. Dan beritahu dekat dia adat orang-orang yang gagah berani itu adalah mereka tidak menyebutkan setiap perkara yang dilakukan terhadap mereka, bahkan mereka bersabar. Itu orang-orang yang syuja'an. Jangan mengadu saja. Kena sabar juga sama. Tu dia punya latihan untuk melatih anak-anak tadi berani. Tadi dah sebut apa dia? Anak kita jangan tidur waktu siang. Latih mereka jangan tidur. Kerana ini akan menyebabkan jadi pemalas. Jauhkan mereka daripada anak-anak yang mana sibuk dengan baju yang cantik-cantik saja.
dengan makanan yang sedap-sedap saja. Dan jangan biasakan mereka melihat dengan benda-benda yang sonok-sonok ni saja. Yang ketiga, ketika mana mereka dah mula diberikan oleh Allah Ta'ala dengan tamyiz, maka berikan mereka pengajian Al-Quran. Al-Quran dulu. Ini kutab dulu. Orang tua-tua dulu comel dah dia susun. Budak-budak di kampung mula boleh bercakap saja pergi ke mana? Pergi mengaji Quran. Malam-malam keluar pergi mengaji Quran. Tak. Dan kemudian dia ajak garang ustaz-ustazah dulu. Rotan di tangan. Tak tibai kita, tibai dinding, tibai dekat apa ni? Dekat lantai tu. Tapi takut ni bukan main lah. Dah kali boleh baca Quran. Boleh baca Quran walaupun lahjah Melayu. Wa ma adraka ma. Tak apalah. Melayu pun tak apalah. Yang penting boleh baca Quran. Sebab yang tok mengajak tu pun dia bukan qari. Bukan qariah kan? Qariah. Bukan qariah kampung. Dia bukan qariah. Kawan bukannya masuk tilawah peringkat antarabangsa. Duduk kampung dia. Dah boleh dia dulu keluar pondok boleh baca Quran sikit. Wa ma. Mai pula pelih tu. Duduk kat padang macang semua tu. Ni tu. Selipar mana selipar? Selipar. Selipar. Tak apa. Yang penting boleh baca Quran. Lepas tu. Ini didikan tu kena dilatih, disusun. Jadi kita bila dah ada anak, kita kena pick up benda tu dulu. Jangan duk pick up nak bagi anak kerti bahasa Inggeris ya. Oh ni kalau anak boleh bahasa Inggeris, bangga pula anak boleh cakap bahasa Inggeris. Saya Quran tak erti. Ni tak boleh Bukan kerja bahasa Inggeris saja. Jangan bahasa Inggeris, Quran saja. Dah, saya tak kata macam tu. Kita kata duk seronok anak boleh bahasa yang macam-macam tapi Quran tak erti. Tak boleh macam tu. Tak, kalau boleh bahasa Inggeris, Quran pandai. Macam ni comel. Ni baru budak yang bagus. Jadi kita yang nak kena susun. Sebab dia pun bukan disusun sendiri. Takkan anak kita masa umur 5 tahun tu habaq. Mak asal nak masuk mak tahfiz. Budak tu nak habaq kau mana? Takkan budak tu boleh habaq tu. Mak saya asal nak masuk mak tahfiz. Umur 6 tahun nak pergi mak tahfiz. Tak arti waktu tu dia kerja nak main game Dia rasa seronok waktu tu. Kita yang nak kena susun. Hantar dia. Biar dia teriak tak apa. Kerana tangisan dia pada waktu sekarang ni akan menjadi ketawa daripada masa akan datang. Dia akan jadi gembira nanti. Kerana dengan berkat mak ayah dia lah dia boleh baca Quran. Itu pun dah alhamdulillah dah. Kalau tidak, kerana macam tu. Sebab tu kita tengok ada orang yang dah tua umur dia Quran tak erti baca. Ada orang yang umur dah 70, 80 tahun baru nak alif bata. Alhamdulillah anak kita umur kecil lagi dah boleh dah kenal huruf dan sebagainya pun alhamdulillah. Siapa dia yang bagi kita macam tu? Kalau bukan mak ayah kita yang dulu paksa kita suruh pergi mengaji Al-Quran. Betul tak? Warahatus sibyani ba'dal maktabi an ya'dhana al-wali lahum bil-la'ibi fa innahu 'inda as-siba mahbubu wa qalbuhu aidan bihi yatibu. Jadi kemudian dan kerehatan bagi kanak-kanak selepas pengajian adalah dengan penjaga mengizinkan bagi mereka bermain. Ni an ya'dhana al-wali lahum bil-la'ibi. Jadi umur kanak-kanak ni suka main. Jadi jangan diputuskan mereka dengan main. Itu tengok masyayikh sebut. Budak-budak kena main. Tak boleh kerja nak suruh mengaji saja. Dia nak anak dia jadi Einstein. Albert Einstein. Laki dia putih wayar. Anak dia tak erti apa tu. Apa pun tak dapat. Talabu kulla syai' wa da'u kulla syai' wafatahum kullu syai'. Tak dapat apa teruslah sekali. Nak semua benda. Ini tak dapat apa. Bahasa kita Melayu kata apa dia tadi? Yang dikejar tak dapat. Yang dikendong bercicil betul tu. Apa pun tak dapat. Jadi kena ta'anni, kena ada waktu dia. Ada waktu dia mengaji. Ada waktu dia main. Sebab tu budak-budak mengaji sehari dia tak banyak. 4 jam tu pun kira banyak lah tu. 4 jam tu kira lama sungguh dah bagi kehidupan dia. Lepas tu dia main. Main bagi budak-budak ini adalah proses untuk melatih otak dia. Sebab tu permainan tadi perlu dilatih. Permainan tadi perlu disusun oleh ibunya. Ibu yang kena tengok ni. Anak nak main apa? Sebab tu mak ni sebenarnya dia kena latih. Dia sendiri kena susun dah jadual nak main dengan anak dia. Selain daripada waktu nak masak dan sebagainya. Tamam? Ayah pun kena ada jugalah ni.
Ustaz ni marah kat kita pula. Kata, ustaz ni aja ibu saja. Ustaz bila nak buat? Kita pun buat lah. Kita cuma tak abak je. Kita ada cara main kita dengan anak-anak kita. Kan? Gomoy. Kalau nak lari pergi kat mak balik. Dia kena gomoy. Kena gomoy pula, buah misai pula. Lari pergi kat mak dia lah. Baik, main apa? Game apa yang nak kena main? Game-game yang boleh menyebabkan otaknya berkembang. Nampak tak? Jadi itu ada banyak permainan untuk kanak-kanak yang mana si ibu boleh untuk latih. Macam origami. Ya. Origami kan main jenis kak kertas, buat sampan. Nak tu latih anak ni macam mana nak terkis otak dia. Lepas tu main ni game, kalau contohnya ada lubang, ada satu game saya beli yang buat daripada kayu. Kita akan latih untuk nak kawal bola tu jangan bagi jatuh dalam lubang tu. Kan? Itu melatih terkis juga tu. Kemudian main tu XO. Siapa yang X dulu sampai penuh, maka dia menang. Dulu ada main telaga buruk. Tidak. Dia buat bulat, buat 4 segi, dengan buat palang tu, kemudian buat telaga. Lepas tu pakat lawan tolak. Sini. Siapa yang kena tahan, masuk dalam lubang tadi. Pernah main tak? Pernah main kan? Tak pernah main? Orang tak duk negara mana ni? Kan? Kalau di kampung main 7 kasut, tu pun terkis sebenarnya. Sebab dia nak melatih 7 tu. Nak 7 benda tadi dia kena tenang. Dan dia kena aim. Macam memanah. Jadi kalau kita boleh mengajak anak kita memanah, berenang. Sebab tu kata ulama, kita kalau tak silap saya, Khalifah Ma'mun kalau tak silap pernah sebut, dia kata kalau anak kamu tak boleh menulis, dia kata nanti ada orang yang akan boleh tulis kat dia. Tapi kalau dia tak boleh berenang, tak ada orang boleh berenang kat dia. Faham? Ajarkan anak kamu berenang. Comel ayat tu, no? Ayat tadi comel betul. Dia kata kalau dia tak boleh menulis, nanti kalau dia besar nanti, orang lain boleh tulis kat dia. InsyaAllah khair. Lah zaman lah komputer. Sungguh Ma'mun sebut tu. Nah, komputer lah ni. Bukan dia tulis pun, dia tekan ya. Keluar A. Dia tak tulis A pun, dia tekan. Maryam pun boleh tulis. Umur baru setahun. Tekan je keluar tu. Tapi syarat dia tekan kat word lah. Kau tekan dekat skrin tak keluar apa lah. Ya. Jadi dia boleh saja nak tulis. Tulis ni kalau tak boleh menulis, ada orang lain boleh tulis kepada dia. Maksudnya boleh dilatih. Ataupun boleh orang tolong dia. Tapi kalau dia tak boleh berenang, tak ada orang boleh berenang kat dia. Kalau dia lemah nanti, tak ada orang boleh tolong berenang. Orang tu berenang kat dia. Sebab tu latih anak kamu berenang, kata dia. Dan kedua, berenang ni dia akan melatih fokus. Dan akan mengawal pernafasan. Dan akan jadi orang yang tenang. Orang yang berenang ni biasanya orang yang tenang. Sebab dia tak boleh berenang dalam keadaan dia kalut. Dia kena tenang, jiwa dia kena tenang. Memanah pun sama juga. Memanah pun akan melatih untuk seorang tadi jadi fokus. Sebab dia tak akan boleh panah tepat, melainkan dia fokus. Orang yang fokus. Lepas tu permainan fokus perlu dilatih pada waktu tersebut. Kepada anak-anak. Apa saja permainan fokus. Jadi mak kena rajin sikit. Buka internet, tengok fokus. Kenapa? Apa contoh-contoh permainan yang melatih fokus bagi anak-anak. Yang sesuai bagi umur anak-anak tersebut. Jadi mak ni kena ada diary dia. Ayah pun sama lah ni. Ayah ni dia punya mudir lah orang panggil. Kerana mak ni madrasah. Bahasa dia, mak ini adalah madrasah kepada anak-anak. Jadi madrasah ni tugas dia apa dia? Susun silibus. Betul? Tu orang tanya kat saya, kalau mak madrasah, pak apa dia? Pak mudir. Mudir madrasah. Kalau tidak madrasah tu tak bergerak. Kalau pak mudir tu tak ada. Jadi mudir dia tugas dia bagi arahan. Kata mudir dah, okey, macam mana? Laporan mingguan bagi anak-anak. Boleh. Jadi mak kena maklum, kena tengok. Jadi kita duk tengoklah anak kita punya pergerakan apa semua sekali. Sebab tu kalau anak ni dia aktif, jangan dihalang aktif dia tadi. Kerana waktu tu dia waktu untuk dia nak kembangkan otak dia. Tengok dia duk main, dia duk susun benda. Kan? Walaupun makan menyemak rumah waktu sebab kita pun akan semak perut waktu tu. Orang kata panggil semak perut. Balik aku semak perut tu ya. Rumah berterabak. Habis kerana budak-budak main dia susun kot ni. Tapi bila kiat balik, kalau mereka tak ada lah rumah waktu tu, lagi sunyi. Tak apalah. Kurang-kurang kita boleh jerkah kan.
balik. Zakah tu lah. Beda nak latihan suara untuk jadi panglima tentera. Kan? Jadi latihan permainan tu. Jadi ada waktu yang main dia sesuai dengan waktu tersebut. Faham? Bila dia naik peringkat umur tadi, dia main dia main sahibah, main susun ayat. Lepas tu dia boleh dah bercakap, boleh membaca, dia boleh susun huruf, main sahibah. Kan? Sayyidina main nantilah tu. Sayyidina main jenis cari duit tu. Buat rumah, beli tanah, buat rumah. Kan? Yang tu pun kena hati-hati juga geng-geng macam tu, sebab geng-geng tadi kadang-kadang boleh melatih orang jadi kapitalis. Nah. Dia orang ni tak ada jiwa. Buat hotel 3 biji kat tanah tu. Orang jalan-jalan tak sengaja. Sini orang haram tak mau pun pergi hotel tu. Tapi sebab kena buah dadu, jadi 6. Buat 2 kali jadi 12. Buat kali lagi 18. Pusing 18 kali kena kat tanah kawan tu. Dia buat 4 biji hotel. Kena bayar 4 biji hotel tu, tak tahan tu. Patutnya bincang lah elok-elok. Berapa orang mai? Tanya. Nak berapa bilik? Nah, keluarga ke, apa ni, nak single bed ke, nak yang double ke, nak queen ke, nak yang apa ni, bedroom lah dah. Orang panggil apa, king. Maksudnya katil yang keluarga punya ni. Barulah banyak duit. Ni tidak, pergi bayar 4 tu hotel. Gila babi ke apa? Nah, tu melatih kapitalis. Melatih orang untuk cekik darah. Lepas tu sonok pula dapat duit tu. Bankrupt balong tu. Kawan pun ada duit tu ya. Beda nak berhenti ke hotel tu. Berhenti tak keluar tu. Nah. Sonok kalah kan. Jadi kadang-kadang kena jaga apa ni. Gambar Sayyidina tu pun bila tengok depan tu, gambar tu pun tahu dah kapitalis. Pak Long tu dengan pakai rantai mah, pegang duit, pakai kod, perut boroi. Maksudnya memang kuat makan duit haram lah ni. Jadi kita perlu Islamkan game tu. Islamkan dia macam mana? Jangan main yang apa ni, yang Allah SWT. Maksud dia ubah dengan cara yang lebih Islamik sikit untuk main ni. Dan ada main game para sufi terdahulu, dia ada game dia dipanggil game ulak. Kita duk main game ulak. Rupanya game ulak ni dimain oleh para sufi dulu. Tapi mereka main ni dengan ada maqamat. Maksudnya ada maqam pada setiap 1 sampai 100 itu dia ada maqam-maqam dia. Jadi mereka akan main, maksudnya kita ni akan naik maqam. Lepas tu ada ulak. Bila sampai di satu maqam ni yang kita tersilap sampai, maka kita akan ditelan oleh ulak tadi. Maksudnya dia nak beritahu kepada kita waktu main game tadi ni, kita perlu beramal dengan maqamat tersebut dan jangan sampai ditelan amal kita ni oleh syaitan yang berupa macam ulak tadi. Dengan sebab riak dan sebagainya. Maka dia akan tulislah dekat maqam tu mungkin riak, maka ditelan oleh ulak tadi, turun bawah balik. Maka kena taubat balik, naik balik maqam sampailah habis 100. Nampak tak? Kalaulah kita boleh buat game tu tadi bagi jadi elok, comel balik dengan bentuk yang lebih Islam, maksudnya comel kan. Maqam pertama ni maqam al-yaqadhah, kena sedap dulu baru boleh bergerak. Nak sampai kepada maqam al-khawas, atas nombor 100 tu. Tapi perlu dengan zikir. Jadi bila nak gerak tadi kena zikir dulu berapa kali, baru gerak. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu main dadu juga. Dia main dadu juga. Cuma dia akan gerak dengan maqamat tersebut dan kemudian ada amal. Waktu main tu ada amal dia. Dekat kotak ni kalau berhenti, okey, kena selawat 10 kali. Tapi tak tahu siapa nak main game tu. Atau orang tua-tua pun tak main, dia tahu. Weh, game ni keluar jadi wali terus ni. Boleh lah. Baik. Fa innahu 'inda siba mahbubu wa qalbuhu aidan bihi yatibu. Ini kerana permainan itu adalah suatu yang disukai oleh kanak-kanak dan hatinya juga gemar dengannya. Suka main. Waktu kalau di sekolah biasanya ada waktu main untuk budak-budak. Jadi waktu main tu waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh budak-budak. Dan baik, wa kasratu ta'limi mautul qalbi wa yuzhibu zaka wa ba'd al-lubbi. Dan banyak belajar itu akan mematikan hati serta akan menghilangkan kecerdikan serta sebahagian akal fikirannya. Itu dia. Jadi bukannya banyak belajar bukti kepada orang ni cerdik, tidak. Dia akan jadi bodoh nanti. Jadi kena ada waktu rehat. Kita pun kena macam tu juga. Ada waktu kena bercuti, kena berehat. Nanti waktu kalau dah habis dah COVID nanti ni, ambil masa cuti.
cuti pergi berjalan sikit, ambil angin, ambil udara sikit. Ni balik Malaysia ni, nak balik Malaysia ni. Yang Hakim lah. Tak sabar tu. Dia nak ambil angin lain tu. Fayatlubuna lilqalasi hilyah tunji minat ta'limi aw wasilah. Maka nanti anak-anak itu akan menuntut ilmu dengan helah. Berjaya dalam pelajaran hanya semata-mata untuk melepaskan diri atau sebagai wasilah untuk melepaskan diri. Jadi, jangan sampai anak-anak kita mengaji tadi hanya untuk mencari helah. Dia bagi berjaya untuk cari helah ya, untuk nak lepaskan diri. Dia bagi siap kerja sekolah dia bukan kerana dia nak buat, tapi kerana nak cari helah, nak bagi selesai kerja dia. Kemudian dia nak bagi, dia tak kena marah. Jadi, jangan sampai anak-anak kita dilatih macam tu. Biar mereka rasa gembira dengan apa yang mereka ikuti. Kehidupan pada hari tersebut. Jadi, kena latih, kena susun anak-anak kita. Farrifhu fi kullil umuri ahsanu qalu bidha wa sarrahu aw bayyanu. Kelembutan dalam setiap urusan itu adalah yang terbaik. Perkara ini telah disebutkan oleh para ulama serta mereka telah jelas menyebut serta menerangkan perkara tersebut. Jadi kerana itu rawihun nufus kata Nabi SAW. Tenangkan bagi jiwa kita ni tarwih. Kena rasa tenang, kena rasa relax. Lepas tu kena ada waktu untuk kita rehat. Kerana membanyakkan dengan urusan pengajian semata-mata pun boleh menyebabkan mautul qalb. Tapi kalau tak mengaji terus pun, itu pun bukan cakap mautul qalb, mautul jasad terus sekali. Kalau tak mengaji terus pun masalah juga. Kerja tenang saja tu masalah juga tu pun. Dia kerja hidup dia tenang duduk di Mesir tenang, duduk di Malaysia tenang, semua tenang. Tu tak boleh macam tu. Jadi ada waktu belajar. Ada waktu kita nak berjalan. Ada waktu kita nak rehat. Tu maksud dia. Waktu kita nak main. Ini kita dah penat dah, kemudian rehat sekejap. Tak apalah, zaman lah ada game dalam handset, main game sikit. Oh, kawan-kawan dia main dia. Dia tak tengok kawan tu mengaji tadi. Dia nak tengok kawan tu setiap hari baca kitab 24 jam. Gila babi kan. Dia ada waktu kawan tu dia nak, kawan pun baru pegang 5 minit je. Kawan tu main-main perli dah. Jangan perli, sebab kita tak tahu sebelum tu dia buat apa. Kecuali daripada tadi kita duk tengok dia dekat 10 jam dah ni. Macam duk haram. Lepas celaka. Dia lah. Ayat jahat tu ya. Rupanya kalah PUBG. 4 kali dah kena tembak. Oh, jenis ni. Betul je duk maki kawan tu. Macam ni tak boleh. Ni kena kata, kena tegur. Kena baca kitab lah pula kot. Macam duk main game je ni. Keluar tu kalau beri pegang senapang tembak betul tak apa juga. Kalau tembak kena tak apa, masalah tembak tak kena. Dan dalam PUBG tembak bukan main lagi. Keluar pada PUBG haram ke tak kena apa tembak. Burung gelak burung atas pokok gelak, burung bawah pun gelak. Jadi itulah. Moga-moga kena kita pakat ni lah apa ni. Kalau ada anak nanti, ini semua adalah panduan yang besar yang telah diberikan oleh Al-Imam Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah esok hari Selasa ni kita akan sambung rahwah kita pada bait yang ke-46 insyaAllah. Wa ba'da ma yushriqu nurul aqli ala siba yu'maru an yusalli. Jadi kita akan sambung pada bait yang ke-46 pada esok, pada hari Selasa ini insyaAllah ta'ala. Kalau perlu kita nak syarahkan lagi tentang permainan tu, hari Selasa ni kita akan bagi tahu apa contoh-contoh permainan yang patut kita susun kepada anak-anak kita insya-Allah taala.